Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pendidik di daerah Kuala Pilah. Salam MT 585 menerajui transformasi. Syukur Alhamdulillah pada petang ini kita dapat sekali lagi julung-julungnya pada tahun 2023 ini. Siri yang pertama iaitu Sembang Ilmu yang mana pada petang ini lebih kepada memberikan penambahan ilmu kepada semua warga pendidik khususnya di daerah Kuala Pilah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur pada petang ini tuan-tuan dapat bersama dengan kumpulan studio PPD Kuala Pilah ini untuk sekali lagi tuan-tuan memberikan penumpuan dan juga ilmu kepada program kita pada petang ini. Jadi pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita membawakan satu tajuk yang sangat hebat, yang sangat diperkatakan. Malah tajuk ini juga amat penting pada kita, khususnya kita di dalam bidang pendidikan ini. Iaitu tajuk kita pada petang ini ialah integriti dalam pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana hasrat Kementerian Pendidikan, juga hasrat di peringkat PPD Kuala Pilah, yang mana kalau kita lihat matlamat kita iaitu menerajui transformasi 585 yang lebih kepada kita nak melahirkan golongan guru-guru yang mempunyai pendidikan yang tinggi, pengalaman yang tinggi serta mempunyai integriti yang sangat tinggi dalam perkhidmatan mereka. Jadi justru itulah untuk merealisasikan hasrat MT 585 inilah antara program-program yang akan kita laksanakan, iaitu memberikan ilmu kepada guru-guru, kepada warga pendidik supaya kita lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas kita pada masa yang akan datang. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita bersyukur kita dapat membawa seorang yang dikatakan mempunyai pengalaman dalam bidang tata tertib, dalam bidang integriti ini, khususnya dalam bidang perkhidmatan di peringkat pendidikan kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan iaitu Puan Fazilah binti Saparudin selaku Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Selamat datang Puan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita juga akan bersama mengupas beberapa isu tentang integriti dalam pendidikan ini supaya kita dapat lebih tahu orang kata bagaimana kita nak mengetahui apakah yang kita lakukan ini salah ataupun tidak. Tuan puan jadi selamat datang puan sekali lagi. Terima kasih. Okey. PPD mengucapkan sangat-sangat banggalah atas kehadiran puan untuk bersama memberikan sedikit orang kata ilmu dan juga sedikit kepada warga pendidik kita di daerah Kuala Pilah ini. Okey, boleh tak puan ceritakan sedikit bagaimana dikatakan itu integriti? Integriti dalam kita ambil skop pendidikan saja. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cik Zin atas jemputan pada petang ini. Sama. Okey, ini kata Cik Zin ni julung kalinya lah. Kami di pihak integriti datang untuk berkongsi sedikitlah perkongsian berkenaan integriti dalam bidang pendidikan. Okey, sebelum kita mulakan kita masuk lebih lanjut, mungkin saya boleh cerita sikit apa dia sebenarnya integriti. Biasa kita dengar integriti kan, tapi apa dia sebenarnya integriti ni? Okey, integriti kalau ikutkan dia berasal daripada perkataan bahasa Latin. Okey, integer yang bermaksud keseluruhan dan juga lengkap. Okay. Jadi itu adalah maksud integriti. Kalau menurut kepada Dewan Bahasa edisi keempat, integriti bermaksud kejujuran, keadaan sempurna dan juga utuh. Itu dia sebenarnya integriti. Dia sebenarnya terbahagi kepada dua integriti ni. Kita boleh lihat sama ada yang dipegang oleh individu dan juga organisasi. Itu pentingnya integriti yang ada pada setiap individu dan juga organisasi. Okey, dia berkait rapat dengan nilai, value yang kita pegang dan juga etika yang kita tunjukkan kepada semualah. Okey, mungkin kita boleh masuk seterusnya kalau dalam skop pendidikan itu sendiri. Apa kaitan integriti dalam pendidikan? Okey, kalau kita ikutkan integriti dalam pendidikan ni dia berkait rapat dengan accountability. Apa dia accountability? Itu adalah tanggungjawab. Jadi seorang pendidik dia bertanggungjawab
untuk mendidik. Okey, mendidik kepada anak murid untuk membentuk potensi apa yang ada pada anak murid itu untuk terus menunjukkan perkembangan yang baik daripada awal persekolahan sehinggalah dapat ke pendidikan yang tertinggi. Okey, kalau ikutkan juga tanggungjawab seorang seorang guru. Okey, seorang guru ini adalah dia kena mendidik dengan penuh amanah, mempunyai ciri-ciri keprihatinan. Okey, kena laksanakan tugas itu dengan penuh kasih sayang dan juga ketabahan yang tinggilah, sebab mengajar ni memang tunjukkanlah kesabaran yang tinggi. Betul tak? Ya, betul. Cikgu sebagai seorang guru pun betul. Kan? Okey, Puan, sebenarnya kan kalau kita lihat dalam 5 teras matlamat menajui transformasi ini, apa yang Puan cakap tadi, apa yang Puan katakan tadi, sebenarnya impaknya ialah akhirnya kemenjadian murid. Kemenjadian murid itu datangnya daripada kualiti guru tersebut, iaitu guru berkualiti. Betul. Sebagaimana yang selalu diwar-warkan oleh KPBD kita, iaitu Tuan Megat mengatakan 5 teras matlamat ini adalah untuk antaranya ialah melahirkan guru yang berkualiti. So integriti ini betul ya, integriti ini merupakan salah satu daripada aspek yang sangat penting dalam melahirkan guru yang berkualiti dan akhirnya melahirkan murid yang melahirkan kemenjadian murid yang cemerlang dan terbilang. Okey, jadi dalam hal integriti ni Puan, kita nak kecilkan sedikit skop kepada pendidikan ini. Berapa orang kata banyak tak salah laku dari segi orang kata tindakan terhadap integriti pada golongan-golongan yang warga pendidik ini. Maksud saya tadi lebih kepada apakah jenis-jenis skop kesalahan integriti ataupun dikatakan apa yang dikatakan kesalahan integriti, kesalahan tata tertib. Kita nak dalam skop pendidikan itu. Silakan Puan. Okey. Kalau diikutkan jenis-jenis kesalahan salah laku yang lazim berlaku dalam bidang pendidikan ni, adalah yang pertamanya yang lazim berlaku adalah tidak ada bertugas. Di mana ada guru-guru yang tidak hadir bertugas atas sebab-sebab yang sebab yang kita kena siasatlah bila berlaku perkara tersebut. Dia tidak ada bertugas tanpa sebab ataupun tanpa cuti, tanpa mendapat kebenaran terlebih dulu, ataupun tanpa sebab yang munasabah. Itu adalah kesalahan yang lazim berlaku. Selain daripada itu, kesalahan yang biasa berlaku adalah melanggar tata cara kewangan. Ada juga yang berlaku. Oh, okey. Okey. Seterusnya adalah kesalahan tata tertib yang berlaku adalah jenayah, di mana ada juga contoh jenayah itu adalah penyalahgunaan dada. Itu adalah merupakan satu kesalahan yang berat. Di mana kita sebagai seorang penjawat awam perlulah menjaga kita punya nama kita sebagai penjawat awam dan tidak boleh terlibat dalam apa-apa perkara yang akan menjejaskan kita punya perkhidmatan. Seterusnya adalah pelanggaran disiplin. Ini juga biasa berlaku lah. Contoh pelanggaran disiplin tu Cik Zin, dia datang lambat, dia tidak mengetik kad belakang waktu ataupun keluar awal kan. Yang tu adalah biasa berlaku. Okey. Dan juga dalam skop pendidikan ni yang biasa berlaku adalah tidak menghantar buku rekod mengajar. Maksudnya yelah, memang saya pun pernah jadi cikgu lah maksudnya. Maksudnya memang dah diwar-warkan. Dulu ingat tak dalam buku rekod mengajar bahagian depan tu ada menyatakan okey, kalau kita menghantar buku rekod dan sebagainya akan didenda dan sebagainya. Okey, jadi macam mana supaya penonton kita ini lebih jelas. Sekarang ini bukan lagi rekod, maksudnya sekarang ni RPH dan sebagainya kan. So apakah kesalahan yang dikatakan dalam aspek buku rekod mengajar tadi?
Dia tidak menghantar buku rekomen mengajar ni, maksudnya dia tidak mengisi apa dia punya perancangan dan juga tidak menghantar pada tempoh yang ditetapkan oleh pengetua atau guru besar. Itu dia punya kesalahan lah, sebab sebagai seorang guru itu adalah satu kerja utama kan, untuk merancang apa benda apa yang perlu dia akan ajar dalam kelas dan perlu dikemukakan kepada pengetua besar pada masa yang telah ditetapkan. Selain pada itu, apakah skop jenis-jenis salah laku yang ada di dalam skop pendidikan ini? Kita juga ada menerima kes yang berkaitan dengan gangguan seksual. Itu memang kita ada terima di mana sebarang perlakuan yang menyinggung atau menyentuh atau berkaitan yang berbau-bau seksual adalah merupakan satu kesalahan, di mana bila berlaku perkara tersebut dan kita ada terima laporan, kita akan menyiasat perkara tersebut sama ada berasas atau tidak, dan sekiranya berasas kita akan mengambil tindakan tata tertib kepada pelaku. Puan, dalam situasi ini saya ada mendapatlah, kita sebelum ni Puan, untuk makluman, dalam rancangan ini kita ada menghantarlah, maksudnya kita melalui Google Form untuk mendapatkan soalan-soalan daripada penonton kita di luar sana. Salah satu soalannya berbunyi macam ni. Saya tengok balik. Salah satu soalannya ialah berbunyi, bagaimana pula salah laku dalam penyebaran maklumat dalam media massa ataupun dalam erti kata mengeluarkan status-status yang boleh menjejaskan institusi pendidikan ataupun persekitaran ataupun menjejaskan individu-individu tertentu. Bagaimana pendapat Puan dari segi integriti dalam skop media massa? Kita merujuk kepada Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Peraturan 19, di mana sebagai seorang penjawat kita tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu. Dalam isu ini, Cik Zain, bermaksud kita sebagai penjawat awam, kita perlu tidak boleh menyentuh sebarang isu yang berkaitan dengan kita punya dasar-dasar kerajaan ataupun berkaitan dengan kita punya bidang kerja. Kita, sebagai penjawat kita kena kawal supaya tidak mudahlah, sebab sekarang ni memang media massa adalah satu medium yang senang orang meluahkan perasaan. Tapi kita sebagai penjawat awam, kita sewajarnya tidak mudah untuk menyatakan apa-apa pernyataan yang menyentuh yang seperti mana saya maklumkan tadi. Kita masih lagi dalam persoalan media massa. Kadang-kadang kita tak boleh menyekat masyarakat kita ini mengikuti edaran perkembangan teknologi, khususnya dalam bentuk media sosial dan sebagainya. Benda itu cepat sangat viral, cepat sangat tersebar luas. Tetapi ada juga kebaikannya kepada sesuatu institusi itu untuk mengambil tindakan tertentu. So, adakah perkara ini dikatakan salah laku, antara skop jenis salah laku dalam integriti, dan boleh ke diambil tindakan? Untuk isu berkaitan perkara ini, sewajarnya bila ada apa isu cuba bangkit di dalam sesuatu institusi itu, pegawai sepatutnya menggunakan medium yang betul untuk memanjangkan apa permasalahan ataupun isu berbangkit di tempat tersebut. Antaranya medium kita boleh hantar laporan kepada jabatan, aduan kepada jabatan atau melalui sistem SISPA. Itu adalah medium yang baik. Jadi kita dapat menjalankan siasatan dengan lebih baiklah daripada kita meluahkan pada medium yang tidak sewajarnya. Begitulah. Saya setujulah. Sebab berdasarkan pengalaman, sebenarnya kita perlu melalui proses-proses, melalui ikut seperti mana yang kita, orang kata, langkah daripada peringkat ke peringkat supaya benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Okey Puan, seronok
kita dapat tahu tentang apa itu integriti. Ya, saya harap di kalangan penonton faham apa integriti. Kemudian juga kita tahu dari segi jenis salah laku, antaranya ialah tidak membuat buku rekod, lewat datang pejabat, kemudian tidak mengetik kad perakam ataupun tak thumbprint, okey, ataupun orang kata salah laku seksual dan sebagainya. Itu adalah sebahagian, ya, sebahagian tuan-tuan dan puan-puan antara jenis salah laku dalam sektor pendidikan kita ini. Sebenarnya ada lagi, mungkin lepas ini nanti kita akan kupas lagi apa lagi jenis-jenis salah laku ataupun kita akan selitkan. Okey, jadi untuk seterusnya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Puan Fazilah tadi, ini adalah antara 8 prinsip menerajui transformasi, di mana antaranya ialah selalu kita sebutkan integriti diutamakan. Integriti diutamakan supaya boleh melahirkan budaya kerja cemerlang. Apabila kita ada integriti, ada sifat kerja kita yang jujur dan ikhlas, maka Puan Fazilah seperti mana dalam 8 prinsip kita tadi, iaitu dapat melahirkan budaya kerja cemerlang. Ini yang kita nak di Kuala Pilah. Jadi untuk seterusnya, bila kita nak melahirkan budaya cemerlang, kita nak mendapat integriti yang tinggi, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, sikap kita sendiri yang kita perlu ubah. Apabila kita buat buku rekod, kita akan dapat mengajar dengan keadaan yang bersistem, mengikut seperti mana yang kita rancang. Apabila kita datang bekerja dalam keadaan yang mengikut peraturan, maka kita akan bekerja dengan seronok. Okey, itu antara budaya kerja cemerlang yang kita nak lahirkan di daerah Kuala Pilah ini. Tapi sememangnya Puan Fazilah, di daerah Kuala Pilah ini, semua pengetua, semua guru besar, semua guru mempunyai budaya kerja cemerlang. Malah di PPD juga mempunyai budaya kerja cemerlang. Itu adalah yang terbaiklah, Encik Zain. Okey, kita sambung lagi satu sekali. Kita sambung lagi dalam jenis, kebanyakan jenis-jenis salah laku tadi, mungkin ada langkah pencegahan. Ya, langkah pencegahan. Tuan-tuan perempuan kena ingat, walaupun ialah kita ni manusia, mungkin ada melakukan kesilapan, tetapi perlu ada langkah pencegahan. Program ini juga kita laksanakan sebagai langkah pencegahan untuk tahun 2023 ini, supaya tidak berlaku salah laku integriti dan tata tertib di daerah Kuala Pilah. So, PPD Kuala Pilah dengan inisiatif yang ada ini, inilah kita panggil Puan Fazilah untuk kita membuat langkah pencegahan. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut lagi bagaimana langkah pencegahan untuk salah laku yang kita katakan tadi, saya mohon Puan Fazilah menerangkan sikit lagi bagaimana untuk membuat langkah pencegahan pada kita. Terima kasih, Cik Zee. Untuk menyentuh kepada langkah pencegahan berkaitan isu-isu berkaitan salah laku ataupun melibatkan isu tata tertib, ya, Cik Zee. Antara langkah pencegahan awal yang boleh dibuat adalah dari peringkat sekolah itu sendiri oleh pengetua dan guru besar. Di mana perlu, kalau ada, kena mengambil cakna dengan dan ambil tindakan awal. Bagi kalau ada terdapat salah laku, kita kena secara dalaman dulu. Contohnya kita kena keluarkan, misalnya ada guru yang tidak hadir bertugas. Jadi kita kena keluarkan surat mohon penjelasan kenapa dia tidak hadir bertugas. Di peringkat tu adalah sebagai satu kiranya langkah awal untuk kita mencegah supaya tidak melaratlah. Seterusnya perlu merujuk kepada kaunselor ataupun kaunselor berkaitan isu-isu yang berlaku di sekolah. Misalnya kalau pegawai ataupun guru-guru yang mempunyai masalah, boleh merujuk kepada kaunselor untuk mendapatkan sesi yang penerangan ataupun berkongsi apa isu yang berbangkit oleh guru tersebut. Seterusnya boleh kita kalau menerima laporan, biasa kalau sekolah akan hantar laporan, di mana kalau ada berlaku sesuatu isu, kita akan turun ke sekolah itu untuk melakukan sesi intervensi. Okey Puan, saya potong sikit. Apa yang Puan katakan tadi, langkah pencegahan ini datangnya bermulanya di peringkat sekolah. Betul? Maksudnya peranan guru besar, peranan pengetua itu
penting dalam membuat pelaporan ataupun pendokumentasian. Betul. Di samping memberikan nasihat dan langkah-langkah pencegahan. Betul. Okey? Jadi kita ambil tu tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya sebarang pelaporan, sebarang pencegahan supaya tidak berlaku salah laku, integriti dan sebagainya ini, tidak ada berlaku lagi salah laku di kalangan warga pendidik kita, maka peranan utama guru besar dan pengetua di sekolah itu amat penting dalam memastikan setiap apa yang berlaku itu direkod, disimpan dan juga dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, okey. Ada lagi puan tentang langkah pencegahan ini? Selain daripada pengetua dan guru besar yang perlu memainkan peranan, warga pendidik juga perlu memainkan peranan. Sekiranya ada, sebab kita ada kes di mana salah laku tu berlaku mungkin 5 atau 10 tahun sebelum itu. Dan telah dicatatkan di dalam buku perkhidmatan kerajaan. Jadi bila isunya berbangkit bila guru tersebut ingin memohon untuk kenaikan pangkat. Jadi bila ada catatan contohnya tidak hadir bertugas, jadi kita kena selesaikan dulu isu tersebut di mana perlu mengambil tindakan tata tertib. Jadi pentingnya di sini guru-guru perlu mengambil cakna dan menyemak buku perkhidmatan masing-masing supaya tidak berlaku isu-isu sebegini kiranya tidak dapatlah untuk memohon kenaikan pangkat tu nanti. Okey. Maksudnya segala catatan orang kata apabila ada keputusan ke ataupun ada pelaporan ke akan dicatatkan di dalam buku rekod perkhidmatan. Dia kalau berlaku salah laku, misalnya salah laku, okey. Kira tidak bertugas, sebab kalau tidak ada bertugas kita tak boleh bayar dia punya emolumen sepatutnya. Okey. Jadi bila dah dicatatkan di dalam BPK pegawai tersebut dan bila disemak ada catatan tapi tidak ada tindakan. Jadi kena diambil tindakan terlebih dahulu. Itu yang kes yang biasa berlaku yang kita terima. Jadi saya mohon semua untuk sentiasa menyemak buku perkhidmatan masing-masing. Okey, tuan-tuan puan, nampak bagaimana kita nampak kecil tetapi melibatkan sepanjang perkhidmatan kita apabila ada rekod. Ada rekod dalam buku perkhidmatan kita. Saya sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya setahun 2 kali kita akan semak. Sama ada kita semak daripada mula kita berkhidmat sehingga kita berkhidmat sekarang. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana pengalaman yang dah pencen dan sebagainya, apabila disemak oleh pihak-pihak tertentu sebelum pencen, maka ia ada melibatkan banyak permasalahan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kaitannya, kalau boleh kita lah warga pendidik janganlah sesekali langgar, ingkar ataupun arahan-arahan yang boleh menjejaskan perkhidmatan kita. Okey, itu sebenarnya ada soalan tu puan sebenarnya. Kita akan sambung nanti soalan tentang kesan tu nanti. Okey, dalam saya juga sambil tu saya nak berkaitkan jugalah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa mendengar bahawa kita tadi ada 585 MT 585 dan 5 yang terakhir tu ialah 5 strategi. So bila kita dah ada prinsip, kita dah ada 8 kita punya apa tadi, kemudian kita ada 5 strategi bagaimana kita nak laksanakan. Jadi apa yang kita bagi tahu ini ada kaitannya dengan 5 strategi tadi, iaitu kita nak memastikan, iaitu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pemimpin dengan penuh integriti. Maksudnya pemimpin untuk kita lahirkan dari si kecekapan dan juga keberkesanan ini Puan Fazilah bukan sahaja di kalangan guru besar ataupun pengetua, tetapi di kalangan semua warga pendidik, sama ada guru, sama ada kaki tangan sokongan, yang mana akhirnya itu tadi dikatakan kepimpinan, keberkesanan pemimpin yang lebih kepada penuh integriti. Ini yang kita nak lahirkan, salah satu 5 strategi PPD Kuala Pilah. Jadi kalau kita dapat menghadamkan apa itu integriti dalam pendidikan pada hari ini, maka
tuan-tuan dan perempuan dapat dilahirkan sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan integriti. Tetapi tidak bolehlah orang kata sekadar mendengar dan tidak menghayati. Jadi ingat, tuan-tuan dan perempuan, kita ini tertakluk kepada peraturan dan juga perkara-perkara yang boleh memberikan impak negatif kalau kita melakukan kesalahan. Kita sambung sikit lagi. Kita punya sembang ilmu ini, tuan-tuan dan perempuan. Sebelum kita meneruskan sembang ilmu ini, di akhir program ini, kita ada bagi link. Kita ada bagi link QR code untuk tuan-tuan dan perempuan scan QR code itu supaya didaftarkan di dalam kehadiran, yang mana kita perlu hadir untuk didaftarkan dalam SPL KPM sebarang kursus ataupun bengkel ataupun wacana ilmu yang boleh memberikan impak kepada tuan-tuan dan puan. Nanti di akhir rancangan, tuan-tuan dan perempuan boleh scan supaya kehadiran tuan-tuan dan perempuan itu didaftarkan di dalam SPL KPM. Jadi ini adalah salah satu matlamat kenapa rancangan ini dilaksanakan, supaya memberi ruang kepada tuan-tuan dan perempuan menambahkan bilangan hari kursus tuan-tuan dan perempuan di dalam SPL KPM. Okey, kita sambung. Seronok kita bincang pasal integriti ini. Puan Fazilah janganlah terlalu risau, sebab kita lebih pada santai. Tak perlu ni Mungkin mula tadi kita rasa macam orang kata serius kan, stres. Tapi yang ini kita jangan ni, sebab kita banyak lagi soalan-soalan yang orang kata para penonton ni nak tahu apakah yang akan terjadi. Okey, kita tengok pula. Kamu ni kita tahu di jabatan ada unit integriti, ada jawatan kuasa tata tertib. Di PPD pun kita ada panel dan sebagainya. Okey. Kita nak tahu apakah peranan unit integriti di JPNS. Okay. Khususnya di Jabatan Pendidikan 9 lah. Kita jangan fikir di hospital dan sebagainya. Okey, apa peranan unit integriti ini? Untuk makluman semua, sektor integriti Jabatan Pendidikan 9 ini diwujudkan susulan daripada penstrukturan semula Jabatan Pendidikan Negeri pada tahun 2019. Okey, antara fungsi sektor integriti JPNS adalah pertamanya adalah menguruskan pengurusan tata tertib dan juga menjadi urustia kepada lembaga tata tertib jabatan yang berkaitan dengan kaki tangan di bawah jabatan. Okey, seterusnya kita juga menguruskan aduan. Okey, Cik Zin? Ya, aduan yang berkaitan dengan salah laku penyelewengan dan salah guna kuasa oleh kaki tangan di bawah jabatan. Okay. Ini adalah fungsi baru di mana sebelum ni kita tak ada fungsi ni. Jadi ini adalah fungsi yang kita jalankan sekarang lah. Okey, seterusnya adalah kita juga pengurusan tabik urus dan juga pematuhan berkenaan integriti oleh semua pegawai. Ya, Cik Zin? Ya, betul. Dan seterusnya kita juga menguruskan dan juga memproses permohonan untuk pekerjaan luar dan juga pelibatan politik. Itu antara fungsi dan juga peranan sektor integriti di Jabatan Pendidikan. Okey. Kita dah tahu dah peranan unit integriti ni. Saya terlintas satu soalan tadi Puan Fazilah. Mungkin ialah dulu kita ada kumpulan yang boleh berpolitik dan sebagainya. Okey, bagaimana pandangan Puan Fazilah dalam isu kaki tangan perkhidmatan awam ini untuk berpolitik? Adakah orang kata benda itu ada proses-proses tertentu ataupun secara terbuka? Okey. Untuk makluman semua, untuk pelibatan politik bagi guru. Okey. Untuk sehingga memang yalah, guru kita pun guru jugalah. Saya pun guru jugalah. Okey. Memang boleh dimohon di mana sektor ini memproses permohonan tersebut. Jadi perlu dapatkan borang untuk melibatkan diri dalam politik.
Di mana kita akan panjangkan permohonan tersebut kepada KPM. KPM betul. Jadi betul. memang buat masa sekarang ni memang tiada apa-apa halangan untuk mendapatkan jawatan dalam mana-mana parti politik. Yalah, tetapi mesti ada kebenaran. Betul. Mesti ada permohonan kebenaran. Betul. Tanpa ada permohonan kebenaran, maksudnya dia tidak boleh berpolitik secara terbuka. Itu salah laku. Salah laku lah. Salah satu kesalahan salah laku di mana kalau tidak ada kelulusan untuk membebaskan diri dalam politik memang tidak dibenarkan sama sekali. Masih lagi dalam tingkah laku ataupun salah laku pegawai dan sebagainya. Bagaimana pula seseorang orang kata yang terlibat dalam salah laku tata tertib yang melibatkan salah laku dari segi dah dihukumkan, dah jatuh hukum oleh mahkamah dan sebagainya, apakah kesannya, kesan daripada salah laku tata tertib kepada penjawat awam ini? Mungkin sebelum tu saya akan kupas sikit apa dia bentuk-bentuk hukuman. Betul. Encik Zin. Ada antara bentuk hukuman tata tertib, pertamanya yang paling ringan, amaran. Itu paling kiranya amaran. Dan seterusnya lepas amaran kita ada denda. Kemudian kita ada lucut had monument. Dan juga tangguh pegakkan gaji, seterusnya turun gaji. Untuk yang kesalahan berat kiranya boleh turun pangkat dan juga akhir sekali buang kerja. Itu yang terakhir buang kerja lah ya. Terakhir sekali buang kerja. Saya tertarik dengan buang kerja tadi. Kalau buang kerja tadi, adakah dia dapat pencen? Adakah dia dapat sagu hati? Adakah dia dapat pengiraan cuti ganti dan sebagainya? Apakah kesannya yang buang kerja tadi? Dia kalau terlibat dalam macam dia buang kerja, memang dia akan menjejaskan perkhidmatan pegawai itu sendiri. Di mana memang tidak, contohnya lah Cik Zin, kalau misalnya pegawai tersebut dikenakan tata tertib atas kesalahan jenayah. Di mana penyalahgunaan dadah. Dan keputusan tata tertibnya dibuang kerja. Kalau dibuang kerja memang tidak dapat apa-apa kemudahan pencen, persaraan. Jadi memang rugi. Tak ada apa-apa lah Cik Zin macam tu. Kita balik tindakan tadi. Kalau guru ini dilaporkan tidak membuat rancangan pengajaran, RPH sebagainya. Proses dia adakah selepas diberi nasihat ke sebagainya, dan akhir sekali itu macam mana tindakan kita? Dia kalau tidak menghantar buku itulah RPH tu kan, macam memang kita akan proses untuk tindakan tata tertib. Dia ikut grade lah. Ikut grade juga Mungkin saya kena ceritakan juga. Untuk grade 40 ke bawah, lembaga tata tertib bersidang adalah di peringkat jabatan. Untuk grade 41 hingga 44, lembaga tata tertib bersidang ada peringkat KPM. Dan seterusnya 48 ke atas, lembaga bersidang adalah di peringkat JPA. Itu peringkat lembaga tata tertib untuk makluman semua. Jadi mengikut grade pegawai yang melakukan kesalahan tersebut, kita akan mendapatkan laporan daripada pengetua guru besar dan kemudian mengangkat perakuan kepada lembaga yang berkaitan. Misalnya kalau tidak menghantar buku rekod mengajar tu, misalnya cikgu tu adalah grade 32. Lembaga bersidang dia peringkat jabatan saja. Pengurusinya adalah pengarah pendidikan sendiri. Jadi terpulang kepada lembaga untuk membuat pertimbangan sewajarnya daripada bentuk-bentuk hukuman yang saya nyatakan tadi, apakah yang akan dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan kesalahan tersebut. Maksudnya antara tindakan yang dia kena? Mungkin sebab kita pun tak tahu apa lembaga yang bersidang. Macam saya nyatakan tadi, mungkin dia akan dikena keamaran saja. Ataupun kena denda. Kalau denda tu kena bayar, ada amount dia kena bayar. Sebab kita pernah ingat, kalau tak buat buku rekod, banyak ni kena, kena kan. Yang tu dah termaktub dalam perkiling. Ada satu lagi. Saya berdapat soalan dalam Google Form ni. Apakah jenis tindakan sekiranya guru-guru ini lewat hadir ke sekolah tanpa ada sebab yang munasabah? Maksudnya ada tak
2 kali, 3 kali dan sebagainya. Adakah tindakan itu boleh diambil oleh pihak pengurusan tertinggi sekolah ataupun laporan dan kita buat mesyuarat panel? Macam mana pandangan Puan Fazila? Itu untuk yang kes-kes yang Cik Zain bangkitkan tadi. Dia memang perlu ambil tindakan di mana pengetua sendiri, pengetua guru besar kena ambil tindakan awal di mana kena dapatkan penjelasan. Macam saya nyatakan di awal tadi, mohon penjelasan kepada pegawai tersebut. Mengapa tidak hadir, kenapa hadir lewat, apa semua kan. Lepas tu kena rujuk kepada kaunselor. Kita kena selesaikan dulu isu dia dulu. Kalau masih lagi berterusan dan tidak ada kiranya tidak ada penambahbaikan selepas melakukan sesi-sesi tersebut, ketua jabatan kena laporkan kepada ketua, kiranya PGB kena laporkan kepada jabatan. Begitu prosesnya. Puan, yelah, saya ni banyaklah kita mendengar orang kata kesalahan-kesalahan berlaku di luar kita dan sebagainya. Apakah sekiranya kita ditahan gaji, keputusan lembaga tata tertib menyatakan bahawa pegawai ini akan dikenakan tindakan tidak mendapat kenaikan tahunan. Apakah jenis salah-salah laku yang menyebabkan tidak mendapat kenaikan tahunan? Penting ni Puan. Sebab guru kita nak tahu, AKP kita nak tahu. Oh, ini rupanya kalau kita melakukan ini, apabila keputusan keluar, tak boleh naik gaji. Apakah jenis salah laku itu? Okey, yang ini berkaitan dengan tahan kerja disebabkan ada isu-isu berbangkit. Antaranya mungkin dia ada isu di mana melibatkan dia punya potensi dia. Dia punya markah mungkin tidak mencapai kepada yang boleh dinaikkan gaji lah, KGT tu. Dia tidak layak. Jadi melibatkan mungkin dia punya LMPT ataupun di peringkat guru dia PB itu kan Cik Zain. Itu memang ada tak contoh-contoh lah, maksudnya salah laku, misalnya dia didapati oleh mahkamah bahawa dia ni bersalah memukul pelajar. Dia dapat bersalah, dia ni bersalah mencuri. Adakah itu berkaitan dengan kenaikan gaji tahunan ataupun yang melibatkan pada kenaikan pangkat? Ada tak berkaitan apabila kita mendapat keputusan daripada mahkamah? Itu maksud saya tu. Kalau mahkamah dia kiranya dah macam Cik Zain bagi contoh tadi, memukul pelajar, dia dah jadi kes macam kes jenayah. Jadi kita akan proceed dia punya kes ni di bawah jenayah. Di mana dia punya ni mungkin dia punya hukuman tu mungkin berat lah, bergantung kepada lembaga yang bersidang. Jadi bila ada disabitkan di mahkamah, pada awalnya dia akan dibicarakan di mahkamah. Jadi menjadi tanggungjawab ketua jabatan untuk melaporkan kepada jabatan bahawa pegawai ni terlibat dalam kes mahkamah, dan kita perlu panjangkan makluman tu kepada pihak lembaga tata tertib yang berkaitan untuk ditahan kerja. Tahan kerja kalau dalam bicara. Misalnya dah jatuh hukum oleh mahkamah, kita kena gantung kerja. Maksudnya kalau tahan kerja dia dapat separuh saja emolumen. Gajinya. Kalau digantung kerja, maksudnya dia tidak dapat langsung emolumen. Sehingga keputusan tata tertib oleh lembaga tata tertib yang berkaitan dijatuhkan. Begitu prosesnya. Jadi memang ada kesnya jenayah macam tu pukul burit, ataupun ada juga kes gangguan seksual ke macam itulah Cik Zain. Kita ada satu soalan ni yang saya dapat lah. Ditanya pengalaman Puan Fazila. Tak kira lah, mungkin Puan Fazila baru orang kata kita masuk awal tahun baru dan sebagainya. Sebelum pengalaman Puan Fazila, isu ataupun integriti di peringkat guru ini yang paling orang kata, nak kata kesian pun kesian, tapi nak buat macam mana kan? Sebab dah memang terpaksa ambil tindakan. Apakah pengalaman antara contoh isu? Kita jadikan pengajaran pada penonton kita ni Puan. Boleh tak ceritakan sikit?
Okey, saya kalau diikutkan saya berada di sektor KT sekarang ni dah masuk tahun keempat. Okey, lama dah tu. Okey. Okey, memang banyak isu-isu berkaitan salah laku dan juga mana kita kena ambil tindakan tata tertib. Okey. Okey, contohnya yang di PPD Kuala Pilah kan, isu-isu dia tak, kalau kau ikutkan memang kita isu paling banyak adalah tidak ada tugas. Yang tu lah. Maksudnya semua di semua warga lah. Ya, memang paling banyak daripada kita, boleh dikatakan 40% daripada kes tata tertib kita adalah tidak ada tugas. Dia contoh-contohnya adalah kes lama di mana dia melakukan kesalahan di sekolah sebelum ni dan dicatatkan dalam buku rekod perkhidmatan. Bila dia nak mohon untuk kenaikan pangkat, itu yang kita kena ambil tindakan dulu. Memang tak layak ambil. Itu memang tak nak kita kena ambil juga tindakan tata tertib. Itu yang biasa, yang lazimnya berlaku, Cik Zain. Memanglah kalau ikutkan dia memang guru yang cemerlang sekarang ni lah, tapi disebabkan kes lampau yang tidak diambil tindakan, jadi kita perlu meneruskan tindakan supaya perkara tu dapat diselesaikan. Tapi benda tu ada implikasi lah lepas kita bersentuh. Okey, ada satu soalan lagi. Minta maaf lah penonton, kita banyak meluahkan soalan kan, supaya kemusykilan ini dapat kita orang kata perjelaskan, dapat kita, maksudnya apa yang kita nak buat tu kita tidak akan melakukannya. Satu lagi, apakah tindakan tata tertib sekiranya seseorang kaki tangan kerajaan yang ingin melancong ke luar negara tanpa mendapat kelulusan? Adakah itu sebagai salah satu daripada integriti? Dan kalau betul, apakah tindakan sekiranya didapati bersalah? Okey. Faham tu maksud. Sebab ini orang selepas PKP ni ramai yang bercadang nak melaksanakan ataupun nak melancong ke luar negara, bercuti. Kadang-kadang dia mengatakan remehlah, malaslah nak mohon dan sebagainya. Sebenarnya ada tiga tu. Pertama, adakah dia berada di dalam isu integriti? Kemudian apakah tindakan yang perlu yang akan kita ambil kalau ini betul, dan apakah kesannya kalau kita tak mengikuti SOP kelulusan ke luar negara ini? Silakan. Untuk isu ini memang biasa juga berlaku. Di mana sebagai pelajar awam kita perlu declare lah sebenarnya. Kita kena maklumkan kita ingin bercuti ataupun keluar negara kepada ketua jabatan. Kena isi borang yang telah dikeluarkan oleh jabatan. Dan kena panjangkan. Kena sekurang-kurangnya kalau ikutkan dalam tu sebulan lah kita kena hantar. Paling 14 hari sebenarnya sebelum tu. 14 hari sebenarnya, tapi lagi awal lagi bagus. Betul. Tapi sebenarnya memang kena ada kelulusan tersebut barulah kita boleh keluar negara. Dia punya rasionalnya Cik Zain untuk dapatkan kebenaran ni, sebab kita tak nak apa-apa berlaku di luar negara nanti akan menyebabkan implikasi kepada pegawai itu sendiri kan. Kalau apa-apa berlaku nanti macam mana kita nak menguruskan perkara yang berlaku. Contohnya kalau dia ada kemalangan di sana ke apa semua kan, nak bawa balik. Kalau dia dimaklumkan dia ada isi kelulusan keluar negara, jadi tak ada masalah di situ. Termasuklah adakah termasukkan pencen ke ataupun gaji ke kalau berlaku ada kalau kaitan? Misalnya dia tidak mendapatkan kebenaran, tidak mendapat kelulusan, memang kita akan ambil tindakan. Kan kita akan mohon dia punya pengetua atau guru besar untuk memanjangkan laporan kepada jabatan. Kita akan dapatkan evidence berkaitan untuk kita buat perakuan tata tertib kerana tidak mendapatkan kebenaran keluar negara. Okey. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana implikasinya sesuatu perkara, tindakan yang kita buat ataupun kelakuan yang kita buat ataupun rasa hati yang kita buat boleh menjejaskan perkhidmatan kita. Daripada kecil kita lakukan sehinggalah ke perkara yang besar kita lakukan. Sekalipun kita sekadar memasukkan dalam media massa, sehinggalah perkara yang kita buat sendiri yang melibatkan, menjejaskan ataupun boleh memberikan impak kepada kita sendiri.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bukan satu ingatan, bukan satu pesanan, tetapi sesuatu yang perlu kita laksanakan daripada mula kita sebagai seorang guru hinggalah kita mengakhiri zaman pendidikan kita. Bukan sahaja guru yang telah lama berkhidmat, ingatan ataupun apa yang kita akan kata ni Puan Fazila, juga kita tumpukan kepada guru-guru yang muda ni Puan Fazila. Ya, guru-guru yang baru penempatan ini. Sebab mereka ini masih lama lagi dalam perkhidmatan pendidikan ini. So, apa yang kita ceritakan tadi daripada mula sampai kini, so ambillah perkara itu sebagai satu daripada kita punya ilmu untuk kita menjadi seorang pendidik yang lebih berkualiti. Okey, Puan Fazila. Tadi kita dah cerita jenis, kita dah cerita langkah pencegahan, kita dah cerita dan sebagainya. Mungkin Puan nak menambahkan sedikit kesan. Ya, kita dah masuk tadi dah. Maksudnya tadi kita ada sikit masuk situ, masuk sini. So yang ini kita nak khusus kesan kepada apa yang berlaku terhadap integriti dan kalau diambil tindakan tata tertib. Okey. Okey, saya sentuh sikit berkenaan kesan kalau dikenakan tindakan tata tertib. Mana-mana pegawai yang dikenakan tata tertib, dia tentukan hukuman yang seperti mana saya nyatakan di awal tadi, sama ada bentuk hukumannya amaran sehingga ke buang kerja. Perkara tersebut akan dicatatkan di dalam buku perkhidmatan pegawai itu sendiri. Dia memang akan tercatat. Bila dah tercatat di situ, dia akan antara kesannya juga dia akan menjejaskan dia punya kalau urusan pengesahan untuk kenaikan pangkat, untuk permohonan beasiswa ke ataupun APC, itu semua akan menjejaskan sebab prestasinya telah tercala akibat tata tertib itu sendiri. Seterusnya, kalau dikenakan tata tertib dan dijatuhkan hukuman, akan menjejaskan kelayakan pegawai itu untuk memohon kenaikan pangkat. Okey, contohnya kalau dikenakan hukuman amaran, Cik Zin ya. Kalau hukuman amaran, dia tempoh tidak layak untuk mohon naik pangkat selama 12 bulan. Itu akan jadi untuk inilah untuk ingatan semua juga supaya tidak melakukan apa-apa salah laku, sebab bila dijatuhkan hukuman tata tertib, dia antara implikasinya itu dia tidak layak untuk mohon naik pangkat dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 di tahun 2009. Itu kalau amaran saja. Kalau misalnya dikena denda, Cik Zain, dia tidak layak naik mohon untuk naik pangkat selama 18 bulan. Kejap, maksudnya denda 18 bulan. Ya. Jadi kalau sepatutnya dia layak untuk naik pangkat tahun ni, tapi disebabkan dijatuhkan hukuman tata tertib denda. Jadi dia kena tunggu sehingga habis 18 bulan tu. Jadi dia akan kiranya dia tertinggal lah. Kan dia punya untuk seniority dia. Kan. Itu saja. Itu contohnya lah, Cik Zain ya. Antara yang lainnya macam tadi yang dah disentuh, kalau dikenakan buang kerja, jadi tidak layak mendapat apa-apa faedah persaraan. Itu antara implikasi kepada tindakan tata tertib kepada pegawai. Okey, itulah tuan-tuan dan puan. Cuba kita perhatikan tadi, telitikan tadi bagaimana kesannya kalau kita melakukan kesalahan yang boleh diambil tindakan oleh pihak integriti dan pihak lembaga tata tertib. Kesannya memanglah setakat hari ini mungkin kita buat orang tak nampak. Mungkin apa yang kita lakukan tidak ada catatan. Betul. Tetapi akhirnya nanti kalau berlaku itu sesuatu yang tidak kita jangka, dan dicatat dalam buku perkhidmatan. Sebab buku perkhidmatan kita ini ialah buku yang diguna pakai sehingga kita tamat perkhidmatan. So akan tengok, saya selalu tengok tuan-tuan dan puan-puan buku perkhidmatan kita ini, kita read orang kata flashback balik kita punya kejayaan, kecemerlangan kita dalam perkhidmatan pendidikan, semua ada dalam buku perkhidmatan. Termasuklah, saya rasalah, termasuklah tindakan tata tertib ini boleh dilakukan sekiranya tidak mengisytiharkan harta. Betul Puan Kalau isytihar harta tu sebab memang menjadi tanggungjawab semua pegawai. Ya, betul. Isytihar harta sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Sekiranya tidak mengisytiharkan harta, sebab nanti orang akan berpersoalkan di mana harta-harta ni datang kan. Bila jadi macam tu, kita akan siasatkan sekiranya ada
mana-mana salah laku. Jadi mungkin kita akan ambil tindakan mengikut apa dia punya kesalahan tu. Okey, Puan Fazilah. Tuan-tuan dan puan-puan, sembang ilmu kita yang bertajuk integriti dalam pendidikan ini mungkin dah sampai penghujung. Dah sampai ke jalan yang sasar kita lah. Jadi untuk tujuan itu sebenarnya banyak lagi yang boleh kita bincangkan, tetapi ini adalah permulaan pada kita. Jadi sebagai mengakhiri perbincangan sembang ilmu kita pada petang ini, saya nak sekali lagi lah Puan Fazilah, mungkin ada kata-kata, rumusan kepada khususnya pada warga pendidik di Kuala Pilah ini, amnya juga kepada yang nak tengok ni nanti link kita ni Puan Fazilah, seluruh Negeri Sembilan ni. Mungkin kita akan sharekan dalam kawan-kawan kita di luar Negeri Sembilan, sebab ini berkaitan dengan orang kata integriti. So, jangan Puan Fazilah rasa terkejut pula bila view kita banyak. So, apakah pesan Puan Fazilah? Okey, sebagai rumusannya Encik Zain kepada kita punya perkongsian ilmu pada hari ini, boleh saya rangkumkan di sini. Integriti ini merupakan satu aspek yang paling penting di setiap individu, terutamanya sebagai seorang pendidik. Di mana pendidik bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak murid untuk berjaya mencapai pencapaian akademik yang terbaik, kemenjadian murid itu sendiri. Jadi bila seorang guru atau pendidik itu mempunyai amanah dan juga tanggungjawab penuh ikhlas menjalankan tugas, insya-Allah dia akan mencapai apa yang ditetapkan oleh sekolah ataupun di tingkat PPD atau maupun jabatan itu sendiri. Jadi sebenarnya integriti bermula dari hati. Kalau hati kita penuh dengan integriti, kita akan menunjukkan integriti itu sendiri. Okey. Rumusan itu tuan-tuan dan puan-puan merupakan salah satu pesanan daripada unit integriti di Jabatan Pendidikan 9, supaya kita ni di kalangan warga pendidik, juga di kalangan kaki tangan kita, sentiasa berada di landasan integriti supaya tidak dikenakan sebarang tindakan tertib. Biarlah kita bekerja dengan ikhlas, jujur dan sehinggalah di penghujung perkhidmatan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diperkatakan oleh Puan Fazilah tadi merupakan yang termaktub dalam menerajui transformasi MT585, yang mana untuk melahirkan guru yang berkualiti, kemenjadian murid, tadbir urus yang efisien, keseluruhan itu tadi adalah datangnya daripada sikap kita bekerja secara berintegriti. So, apabila kita ada integriti dalam diri kita semasa melaksanakan perkhidmatan, semasa menjalankan tugas kita kepada pemegang taruh kita siapa? Iaitu anak-anak murid kita, ibu bapa anak-anak murid kita, maka kita akan menjadi seorang pendidik yang berkualiti seperti mana yang diharapkan oleh pejabat pendidikan daerah Kuala Pilah dan juga khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan pendidikan yang sangat berkualiti dan datangnya daripada seorang guru, seorang kaki tangan yang cemerlang dan berintegriti. Jadi sebelum kita mengakhiri sembang ilmu kita ini, sekali lagi saya bagi pihak jawatankuasa pertama menyatakan bahawa di akhir link ini ada di akhir majlis ini, sembang ini, kita ada link kehadiran untuk SPL KPM. Kepada semua rakan-rakan pendidik di luar sana, saya mohon supaya like dan sharekan kita punya link YouTube tentang sembang ilmu ini kepada semua rakan-rakan kita di seluruh Malaysia, kerana ilmu ini amat penting dan amat berguna kepada kita semua. Saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Puan, ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan idea, sumbangan ilmu, sumbangan pendapat terhadap warga pendidik kita dan warga kaki tangan pendidik kita di daerah Kuala Pilah ini. Semoga dengan ilmu yang kita berikan pada pagi ini, sekurang-kurangnya akan memberikan manfaat kepada mereka. Jadi saya bagi pihak semua jawatankuasa majlis, semua jawatankuasa teknikal di belakang takbir,
sembang ilmu kita ini ingin mengucapkan mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap, terkasar bahasa ataupun tersalah cakap, supaya dimaafkan, dan kita akan berjumpa lagi di siri yang akan datang untuk menambahkan ilmu kita lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. MT 585. Sekian, terima kasih.